Hari tu saya ada dapat satu request lah dari seorang brother ni. Dia minta buatkan satu video macam mana nak letak board atas table saw. Saya pun memang plan nak tukar jugalah top ni, sebab yang saya punya ni dah agak lama dan agak buruk jugalah. Lagi satu, top ni dia agak berat juga sebab masa nak sliding, masa nak potong board tu kan, sebab menggunakan chipboard. So kalau chipboard ni memang agak berat lah masa nak sliding. Sebenarnya boleh jugalah kalau kita pakai top yang asal, cuma kalau tambah board atas dia, kita dapat ruang yang lebih besar sikit lah. Lagi satu, kita boleh adjust lah board tu bagi rata semua tempat. So dalam video kali ni saya share lah macam mana saya buat. Mula-mula sekali saya pergi cari aluminium plate lah. Kalau ikutkan, saya plan nak pakai yang thickness dia dalam 3mm macam tu, untuk tebal sikit lah. Tapi boleh tahan jugalah harga dia, dalam 500 lebih lah untuk saiz 4x8 kaki. So saya beli yang thickness dia 1mm dalam harga RM158 untuk saiz 4x8. Kedai besi ni ada dalam 1 km jugalah dari bengkel saya. Maka saya pun menapak lah usaha bawa balik ke bengkel, sebab kalau nak pakai lori macam tak berbaloi pula lah beli sekeping saja. Lepas dah hampa atas meja, mula-mula sekali saya buat adalah saya calakan dululah aluminium tu bagi dia ada kesan cala sikit. Sebab kalau licin takut nanti contact glue tu dia tak melekat atau tertanggal. Lagi satu, saya tak nak ada gelembung-gelembung lah kalau ada kawasan yang gam dia tak lekat dengan betul. Untuk teknik sapu gam sama jugalah macam kita sapu gam atas mica. Nampak macam senang kan? Tapi kalau tak betul teknik atau tak biasa buat, memang akan comot lah. Betul-betul tangan, siku, lutut, perut, habis semua kena gam. Kita kena cepat sekali jalan, tak boleh patah balik. Sebab kalau untuk permukaan yang besar macam ni, gam akan cepat kering. Itulah punca akan berketul-ketul dan akan nampak sana benjol, sini benjol. Memang tak lawa lah kalau bila dah siap. Lagi satu, kalau untuk permukaan yang besar macam ni, kita gunakan scraper yang besar sikit lah. Dan scraper tu depan dia kita taruh sikit bagi bergigi-gigi macam mata gergaji tu. Jadi gam pun boleh lalulah dengan sekata. Sebelum saya lupa, untuk top table saw ni saya gunakan aluminium plate dan saya tampalkan ke atas plywood 15mm. Saya gunakan plywood ni sebab dia ringan sikit lah dari chipboard. Plywood pun ada dua jenis juga, satu yang ringan dan satu lagi jenis yang berat sikit. Walaupun thickness dia sama atau ketebalan dia tu sama. So ada dua jenis lah. Jadi saya gunakan yang plywood ringan lah. Ada juga orang yang tak tahulah cara kerja contact glue ni. Kita lekatkan semasa gam tu dah kering. Ianya tak samalah macam gam kayu yang putih tu ataupun gam kanji yang budak sekolah duk pakai tu. Kita lekatkan semasa masih basah. Tapi kalau contact glue ni kita kena lekatkan semasa gam tu sudah kering. Jadi apabila dah melekat, dia akan melekat dengan sesungguh-sungguhnya melekat lah. Bila dah tampal dah melekat, kita memang tak ada harapan lagi lah nak buka balik, nak adjust kedudukan dia kalau buat silap. Sebab tu saya silangkan dulu kayu ke ataupun batang paip, tak nak dia melekat dulu, supaya kita dapat adjust lah kedudukan dia bagi sama dulu. Kemudian barulah kita tarik satu persatu bawa keluar kayu tadi. Jadi saya dapat jugalah hasil yang cantik. So bahagian tepi-tepi dia tak ada terlebih-terlebih. Tak gaduh nak trim lagi lah bahagian tepi-tepi dia tadi. Sebelum saya buka top ni, saya gunakan dululah buat kali terakhir. Saya kira dululah berapa ukuran yang saya nak dan potong dulu aluminium ni ikut saiz yang saya nak. Untuk blade table saw, saya tukar kepada mata yang 96T lah. Guna balik blade lama yang dulu yang dah tak pakai. Sayang jugalah nak guna blade 72T ni, sebab takut mata dia nanti rosak. Sebab nak potong aluminium ni kan. Biasanya untuk potong chipboard, saya suka gunakan blade 72T lah. 72T ni mata dia kurang sikit lah daripada 96T. T tu bermaksud
teeth ataupun gigi, dan 72, 96, 120 tu jumlah gigi-gigi blade tu lah. Saya guna 72T ni sebab dia lebih laju lah dan tak penat sangat lah semasa nak belah board. Kalau yang 96T ni kadang-kadang board akan rasa berat sikit lah semasa nak tolak board, dan kadang-kadang akan tersangkut atau ada tinggal kesan hitam sikit lah pada bahagian yang kita potong tadi bila blade tu tumpul. 96T atau macam gigi yang lebih-lebih ni 120 ke, mungkin sesuai untuk board yang solid lah, macam board nyato ataupun board pine. Tapi kalau chipboard better 72T lah. Tapi ikut orang jugalah. Kalau untuk table saw saya ni 72T adalah yang paling best lah untuk saya. Kemudian pada bahagian yang dah potong tadi nak kena asah jugalah dengan sandpaper sebab dia tajam. Sementara partner saya asah bahagian tepi tadi, saya mulakanlah dulu buka balik top yang lama tu. Tak adalah susah sangat pun sebab saya cuma guna ikat skru dan letak max bound saja. Kemudian bolehlah tembak angin dan cuci sikit-sikit table saw tu. Kikis balik kerak-kerak bekas max bond. Servis lah sikit-sikit, buang habuk, letak minyak dekat roda, kat bearing dia. Sementara ada masa macam ni. Sebelum letak top tu, saya adjust balik lah level dia, bagi tinggi dia sama rata semua. Sebelum nak letak top tadi tu, kita naikkan dulu blade table saw. Kemudian dah bolehlah letak top tadi tu. Jadi sebelum kita ikat skru bagi mati, perkara yang paling utama kita kena pastikan adalah kedudukan top tu betul-betul ikut square. Jadi untuk trik yang saya gunakan adalah menggunakan laser level. Caranya, lampu punat H atau horizontal saya tembak betul-betul ikut garisan lurus mata blade. Kalau boleh, cuba dapatkan garisan yang betul-betul lurus. Kemudian kita boleh adjust lah top tadi ikut cahaya lampu vertikal. Maksudnya top tadi tu setiap bucu dia bahagian depan, kiri dan kanan tu kalau tak sama, kita tarik bagi sama betul-betul ikut ukuran cahaya lampu laser tadi. Bagi yang tak ada laser level ni, boleh ikut guna L square yang besar sikit lah. Tapi nak kena betul-betul besar lah. Kalau yang kecil tu mungkin susah jugalah kita dapat square tabletop ni. Bila dah puas hati, bolehlah kita ikat skru bagi dia tak bergerak lagi lah top ni. Biasanya top asal dia ada lubang. Kalau tak ada lubang, kita boleh tebuk lah bagi ada lubang untuk kita ikat skru.
Kemudian bolehlah pasang top yang sebelah lagi tu. Top yang sebelah ni tak perlu risau sangat lah dengan dia punya square. Cuma bahagian yang paling penting adalah bahagian yang kita nak sliding tadi tu. So Alhamdulillah dah siap. Jadi lepas ni bolehlah kita try tengok macam mana hasil potongan board lepas ni. Untuk fan stable saw ni saya gunakan aluminium extraction 30mm. Dia aluminium yang agak keras jugalah dan dia lurus. Boleh jugalah kalau nak guna kayu kocai ke. Tapi kocai saya pernah pakai kayu kocai, tapi dia punya nak dapat lurus tu kadang susah jugalah. Kadang ukuran dia lari sikit. Jadi saya pilih gunakan aluminium extraction ni lah, sebab dia lurus dan keras. Kemudian saya try potong plywood 3mm. Saya nak test tengok dia punya square dia. So apa yang result dia saya dapat memang cantik jugalah, cun. Memang ukuran dia pun sama. Bila kita ukur tengah-tengah pun ukuran dia sama. Sebenarnya kalau lari 1mm 2mm tu masih boleh dimaafkan jugalah. Tapi kalau boleh kita cuba dapatkan yang betul-betul sharp. Jadi Alhamdulillah lah, yang saya dapat ni memang cantik jugalah dia punya hasil dia. Memang sharp. Tak ada 1mm, mungkinlah 0.5mm. Sikit sangat kot. Tapi apa yang terdapat memang betul-betul cun dia punya square dia. Asal gelap. Kemudian tak puas hati lagi, saya test lagi dengan menggunakan L-square. Tapi L-square ni tak cukup besar. Tapi sama juga, memang betul-betul cun juga. Dia rapat elok lah daripada mata gergaji. Dengan fans tu dia memang hasil dia cantik. Tak ada renggang sangat-sangat pun. Untuk fans yang asal memang ada, tapi saya buka lah, saya tak gunakan lah fans yang asal itu. Saya gunakan fans yang baru lah, saya buat sendiri pakai aluminium extraction ni. Okey, jadi saya rasa sampai kat sini dululah perkongsian saya. Jadi saya rasa saya dah jawab lah kot macam mana persoalan brother tu, macam mana cara saya tukar top untuk table saw ni. Kalau macam ada sesiapa lagi yang ada ada teknik-teknik lain macam mana kita nak dapatkan square atas table saw ni, bolehlah kongsi ke komen ke. Ada video, link video kan, boleh share kepada saya. Okey, jadi saya share apa yang setakat yang saya tahulah. Kalau macam terlebih kurang tu kira sesamalah kita perbaiki. Okey, jadi sampai kat sini dulu perkongsian saya. Terima kasihlah kerana sudi menonton. Okey, mungkin berjumpa lagi lah kita di next video insyaAllah. Okey, sampai sini dulu. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.